Hai semua, dalam video ni saya akan terangkan cara menulis bab 4 tesis kamu, iaitu Findings and Discussion ataupun dalam bahasa Melayu hasil kajian dan perbincangan. Dalam video ni saya akan kongsikan tips-tips yang sangat berguna kepada pelajar yang sedang menulis bab 4 di peringkat bachelor degree, master dan PhD. Jadi saya cadangkan kamu terus menonton video ini sehingga ke penghujungnya supaya kamu dapat tonton tips tersebut. Video ini adalah salah satu daripada beberapa video yang saya buat untuk membantu kamu menyiapkan tesis dengan mudah dan cepat. Jadi saya cadangkan kamu subscribe channel ini supaya kamu dapat menonton video yang ada dan yang akan datang. Okey, perkara pertama yang kamu kena tahu, tujuan ataupun objektif menulis bab 4, Findings and Discussion. Okey, kamu perlu ingat bahawa tujuan kamu menulis Findings and Discussion chapter ialah yang pertama untuk melaporkan dan yang kedua untuk membincangkan hasil analisis yang kamu sudah buat. So, apakah itu laporan? Laporan maksudnya kamu tulis apa yang sudah berlaku ataupun apakah hasil analisis yang kamu sudah buat. Apa itu perbincangan? Perbincangan maksudnya secara ringkas kamu bandingkan hasil kajian yang kamu dapati dengan hasil kajian yang telah dibuat oleh pengkaji terdahulu. Kamu bandingkan. Mungkin hasil kajian kamu sama dengan hasil kajian yang telah dibuat oleh orang lain. Ataupun mungkin berbeza. Selepas kamu bandingkan, kamu ulaskan mengapa kamu dapat hasil yang sama ataupun mengapa hasil kajian kamu berbeza dengan kajian-kajian yang lain. Bila kamu menulis chapter Finding and Discussion ini, kamu tuliskan laporan dahulu. Kamu tuliskan apa hasil analisis kamu dahulu. Kemudian barulah kamu bincangkan. Chapter Finding and Discussion ini mestilah ditulis secara objektif dan concise. Objektif maksudnya kamu mesti tulis apa hasil analisis kamu seperti mana yang telah kamu dapati. Kamu tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan kamu sendiri ataupun emosi kamu semasa membuat ataupun semasa menulis chapter ini. Yang kedua, concisely maksudnya kamu mestilah menulis dengan ringkas dan padat. Okey, kemudian penting juga kamu pastikan penulisan kamu diikuti dan difahami oleh pemeriksa dan pembaca. Paling penting sekali ialah kamu menulis supaya kamu diluluskan oleh pemeriksa ataupun examiner. Okey, dalam video ni fokusnya ialah kepada kajian kualitatif. Video ini akan menerangkan tentang bagaimana menulis chapter 4 untuk kajian kualitatif. Ada banyak video yang saya buat tentang bagaimana cara menulis tesis. Kamu boleh rujuk komen pertama video ini. Di situ saya ada sediakan link yang boleh kamu klik untuk melihat senarai video yang boleh kamu tonton. Okey, apakah kandungan ataupun perkara-perkara yang kamu perlu tulis dalam chapter 4 Findings and Discussion? Ada 5 perkara penting ataupun utama yang perlu kamu tulis dalam chapter ini. Yang pertama, section 4.1, kamu boleh lihat poin pertama dalam slide ini. Section 4.1 ataupun section pertama dalam bab ini ialah Introduction to the chapter. Dalam introduction ni, kamu tuliskan ataupun nyatakan the purpose of the chapter. Seperti dalam slide sebelumnya,
The purpose of this chapter is to report and discuss the finding of the study or the thesis. Kemudian kamu boleh nyatakan bahawa this chapter is structured as follows. Section 4.2, Section 4.3, Section 4.4 and Section 4.5. Okey, section kedua dalam bab ini ataupun Section 4.2 ialah kamu mestilah tulis atau laporkan dan bincangkan descriptive analysis. Descriptive analysis adalah satu section kamu laporkan dan bincangkan tentang descriptive statistic of all continuous and dichotomous variables yang kamu uji dalam kajian kamu. Dan setiap variable ni biasanya kamu perlu tunjukkan mean, standard deviation, minimum and maximum of the number. Bila kamu tunjukkan statistik ini, kamu ulaskan ataupun terangkan, kemudian kamu bincangkan. Adakah dia sama dengan kajian-kajian lepas? Adakah dia berbeza? Mengapa ia sama? Mengapa ia berbeza? Okey, kemudian section 3 yang kamu perlu ada dalam chapter 4 ialah 4.3 univariate analysis. Section ini mestilah mengandungi laporan dan perbincangan terhadap test between groups difference. Contohnya, dalam slide ni saya buat contoh perbezaan di antara independent groups of GC opinion recipients and non-GC opinion recipients. Mungkin kajian kamu kena tunjukkan satu ujian perbezaan kumpulan antara big audit firms and non-big audit firms ataupun high performance companies compared with low performance companies. Biasanya statistik yang digunakan untuk membuat univariate analysis ni ialah chi-square dan t-test. Kemudian section keempat yang kamu kena ada dalam chapter 4 ni ialah 4.4 multivariate analysis. Multivariate analysis ini adalah secara ringkasnya statistik yang mempunyai satu dependent variable yang berkaitan dengan beberapa independent variable. Section ini adalah satu section di mana kamu tunjukkan dan laporkan dan bincangkan hasil analisis terhadap hipotesis dan ataupun research question yang kamu uji dalam kajian kamu. Jika kamu ada 5 hipotesis yang ingin diuji, maka dalam section ini kamu tunjukkan apakah hasil ujian terhadap 5 hipotesis ini. Statistik yang biasa digunakan dalam ujian multivariate analysis ialah multiple regression, logistic regression, structural equation modeling ataupun SEM dan lain-lain. Dalam section ini juga kamu perlu tunjukkan dan bincangkan hipotesis yang tidak ditolak dan ditolak, ataupun dalam bahasa yang biasa digunakan ialah supported hypothesis and rejected hypothesis. Seperti yang saya jelaskan dalam slide sebelum ini, kamu laporkan hasil kajian, kemudian kamu bincangkan hasil kajian tersebut. Section terakhir dalam bab 4 ialah 4.5 summary ataupun ringkasan bab. Dalam summary ini, kamu ringkaskan semua apa yang sudah kamu tulis dalam chapter ini. Yang paling penting sekali ialah kamu tunjukkan ataupun ringkaskan apakah hipotesis yang supported dan apakah hipotesis yang rejected.
biasanya examiner lebih suka jika kamu ringkaskan hipotesis yang supported dan rejected ni dalam satu table supaya examiner boleh lihat daripada contohnya 5 hipotesis yang kamu uji, 3 supported, 2 rejected contohnya. Okey, satu poin penting yang kamu kena ingat semasa menulis chapter 4 ni ialah kamu mestilah menunjukkan semua table, graph ataupun charts yang relevan dengan apa yang kamu nak laporkan dalam bab ini. Dan jangan lupa untuk setiap table, graph dan charts ini kamu mesti terangkan. Jangan hanya letakkan graph ataupun table ataupun charts tetapi tidak terangkan. Ini contoh bagaimana chapter 4 findings and discussion ditulis. Contoh ini ialah daripada tesis PhD. Jika kamu buat tesis master, kandungannya dan panjang chapter ini kurang. Kerana untuk master skil kajiannya kecil berbanding dengan PhD. Jika kamu buat tesis untuk bachelor degree, chapter findings and discussion ini lebih kecil, mungkin sekitar 10 hingga 15 muka surat saja. Kerana bilangan variable yang kamu uji lebih kecil dan sampel kamu lebih kecil. So, section-sectionnya sama seperti contoh tesis ini, tetapi ianya tidaklah sepanjang dan sedetail tesis contoh ini. Okey, kita lihat seperti yang saya terangkan dalam slide sebelum ini. Section pertama dalam chapter ini ialah introduction. Dalam introduction ni kamu terangkan the purpose of the chapter, kemudian how the chapter is organized. Section kedua dalam chapter discussion, findings and discussion ini ialah section 4.2 descriptive analysis. Secara ringkasnya dalam section descriptive analysis ni, kamu tunjukkan semua senarai variable yang kamu uji dalam kajian kamu. Kemudian kamu tunjukkan mean, median, minimum dan maximum for each variable. Kemudian kamu ulaskan dan kemudian mungkin kamu perlu membuat sedikit discussion ataupun perbincangan. Okey, kamu boleh lihat kat sini ada table, kemudian ada ulasan dan discussion sedikit. Section ketiga dalam chapter ni ialah univariate analysis. Dalam section ini kamu compare the sample groups. Contohnya kamu buat kajian tentang high performance companies with low performance companies. So dalam section univariate analysis ni kamu compare. Biasanya statistik yang biasa digunakan dalam ataupun untuk univariate analysis ni ialah t-test dan chi-square. So dia akan menunjukkan perbezaan di antara sampel. Okey, ini t-test. Kemudian kamu ulas dan bincangkan hasil t-test tersebut. Ada chi-square, kadang-kadang ada gunakan statistik yang lain tetapi dengan tujuan yang sama. Okey, kemudian ini dalam tesis ni ada kelainan sedikit kerana penulis tesis ini membuat correlation analysis secara barisingan. Correlation analysis ni boleh dimasukkan dalam section multivariate analysis. Ada tujuan dia. Antara tujuan membuat correlation analysis ialah untuk detect multi-collinearity problem. Jadi kamu boleh masukkan correlation analysis dalam section multivariate analysis.
cadangan saya section untuk multivariate analysis diberi nombor 4.4. Okey, ni multivariate analysis section boleh dijadikan section 4.4 selepas kamu buat univariate analysis. Okey, selalunya section untuk multivariate analysis ni digunakan untuk menunjukkan ujian terhadap hipotesis kajian. Dalam contoh ni, statistik yang digunakan ialah logistic regression. Ada satu dependent variable yang nominal, kemudian ada banyak independent variable dan control variable. So dalam contoh ni, ujian yang dibuat adalah ekstensif kerana dia adalah tesis PhD. Melihat ada banyak test yang dilaporkan. Kemudian hasil statistik ujian ni diasingkan mengikut objektif kajian. Ini sangat penting. Tunjukkan dengan jelas kepada examiner setiap objektif kajian kamu telah dilaksanakan dan ada jawapan terhadap objektif tersebut. Ada objektif, sekarang objektif 2, objektif 3, oleh kerana tesis ni ialah tesis PhD, penulis tesis telah melaporkan robustness test. Ada 2 robustness test, kemudian summary of the finding, kemudian ada additional test. Jika kamu buat tesis untuk bachelor degree dan master, mungkin ataupun biasanya robustness test dan additional test tidaklah kemestian. Yang terakhir sekali, sepatutnya kamu buat satu section untuk summary of the chapter. Tunjukkan secara ringkas apakah hasil analisis yang telah dibuat, apakah findings utama yang telah dilaporkan dalam chapter ini. Dapatkan juga nasihat daripada supervisor kamu tentang apakah perkara yang kamu kena tunjukkan dalam chapter 4 ini. Itu sahaja yang ingin saya kongsikan dalam video ini. Saya harap kerja-kerja membuat tesis kamu berjalan lancar. Boleh share video ini kepada orang lain.